sampai baik ketika Dajjal turun, dia dah turun sekali Nabi Isa nak kejar dia, lari. Nabi Isa terbang kejar dia. Dia nak pura-pura last dia nak buat trik, itu jam dah waktu duha. Lepas waktu subuh tadi nak sembahyang tu, Nabi Isa turun tu waktu subuh, tengah nak iqamat sembahyang subuh, dah iqamat sembahyang subuh. Nabi Isa turun, kemudian dah begitu, dah begini semua, dah dikepung umat Islam, mari kita keluar attack Dajjal. Ketika tu dia tahu waktu dia dah habis. Dia nak pura-pura nak tunjukkan konon-konon dia baik, konon gitu. Dah pukul 9, dia bilang sama orang-orang dia semua, sembahyang, kamat. Sembahyang apa pukul 9? Kamat apa? Nampak sah dia bukan orang sembahyang, dia tak tahu waktu sembahyang, dan dia sembahyang tu bukan sembahyang betul, sembahyang sampel saja. Saking kan nak tunjuk baik, sembahyang nak tunjuk baik, kamat. Begitu ya. Pura-pura ya. Orang nak tunjuk baik, sembahyang sunat banyak, yang sunat lepas asar. Boleh tak? Kan ada. Beginilah Dajjal. Suruh kamat pukul 9 pagi, pukul 10 pagi dah waktu duha. Kamat. Sembahyang duha, kalau sembahyang duha pun bukannya ada kamat. Nampak saya dia punya pembohong ya. Nampak saya pembohong, dia nak sampel. Sebab itu orang kalau jahat ya, dia nak bikin apa? Dia nak bikin cover, dia nak cover. Pasti nampak dia punya tipu dayanya, nampak dia punya kepalsuannya. Nabi saya bilang, kalau nak sembahyang apa dah pukul 9 ni, dah pagi begini, dah terang begini, kau nak sembahyang apa? Jangan nak pura-pura Dajjal ya. Pura-pura saja sampai dalam last moment pun dia pura-pura. Lepas tu dia tinggalkan orang dia semua yang betul-betul tanggung harap dengan dia. Wah, inilah penyelamat kita, inilah hero kita, inilah yang apa, kita ikut cara dia kita boleh selamat kembali balik semula, kita boleh hidup selesa balik semula macam sekarang ini. Mereka nak kembalikan suasana macam sekarang ini sebelum ada berlaku apa-apa. Kerana selepas sekarang akan berlaku huru-hara kan. Selepas sekarang pasti berlaku huru-hara. Dan orang-orang yang pengikut Dajjal tu seberapa daya cerita pasal mereka tak nak lepas dunia, mereka tak rela melepaskan kenikmatan hidup yang sekarang ini, dia nak kembali macam sekarang ini. Dan Dajjal bilang bukan kembali lagi, lebih hebat lagi. Janji. Maka tapi sekarang kita payah sikitlah, kena ikut cakap bakulah, beginilah. Apa tengok sekarang, kau aja dapat makan, orang lain tak dapat makan. Kau lihat sekarang, kau ada hujan, orang lain tak ada hujan. Allah, lama-lama dia mengaku Tuhan, orang dah sembah dia semua. Last minute dia lari lintang pukang, macam cerita kartun lah, action garang, action gitu. Kali ada yang kena polis datang, lintang pukang dia lari. Kita bilang apa? Samsing kampung dusun. Baru kena buku dengan Ruas, dengan Nabi Isa, dengan Imam Mahdi pun nak dikononkannya dia. Dengan Imam Mahdi pun dia berani nak attacknya dia, Dajjal punya jahat. Dengan Nabi Isa dia tahu bahawa Nabi Isa yang akan bunuh dia ya. Maka dia lari lintang pukang. Pengikutnya baru bertempiaran tengok. Mr. Dajjal, where you going Mr. Dajjal? Mr. Dajjal. Begitu ya. Ketika itu, hangpa semua tengok dia lari, hangpa pentung satu-satu. Awak hang nak lari, mana hang nak lari, mana hang nak pi. Begitu. Sekatilah nak cakap Kedah pun boleh, nak cakap Minang pun boleh, nak cakap apa pun boleh. Pokoknya puaskan hati, hukum Tuhan syariat tegakkan. Baik. Ketika itulah Dajjal cuba untuk melarikan diri, namun usahanya itu sia-sia saja. Ia akan ditikam oleh Nabi Isa AS dengan sebilah lembing yang tajam yang dibawa turun dari langit Allah. Lembing dari langit boleh pakai ke? Boleh lari ke? Tak boleh lari ya, tak boleh lari pakai lembing ya. Pakai agak-agaknya ketika ni orang-orang kufar ni ada bom tak? Ada meriam tak? Ada pistol tak? Ya ada kan sekarang orang bikin, tapi boleh terlawan lembing tak? Lembing tu apa lembing? Sebilah saja. Apa diorang tak ada, Dajjal mesti nak pergi attack, dia tak bawa meriam ke? Dia tak bawa senapang ke? Kan bawa semua tu. Apa pasal boleh sampai lari? Sebab tak boleh guna. So, ketika itu sunnatullah, Allah Ta'ala ubah terbalik. Allah Ta'ala ubah terbalik, maka apa yang mereka ada tak boleh works ketika itu. Pada ketika itu. Sebelum tu masih boleh tikam orang, masih boleh bom orang, masih boleh bakar orang, masih boleh belah orang, masih boleh apa semua. Ketika itu semua tak boleh. Lembing juga yang boleh bunuh dia. Sebilah lembing boleh bunuh dia. Apa senjata yang dia ada semua tak boleh pertahankan diri dia. Lari dia bintang pukang ya. Lari, maka pengikutnya nanti sembunyi semua di balik sana, sembunyi sampai semua sembunyi itu maknanya apa? Mereka ramai tau. Ramai tetapi hatinya tak bersatu.
Ramai tapi semuanya nak selamatkan individu-individu, nak selamatkan diri sendiri, tak nak secara kolektif. Maka mereka ramai tapi mereka nampak ramai, kita taruhlah ya, ramai 20,000, 300,000, taruhlah ini cuma 20 orang tapi bersatu. Yang ini semua nak selamatkan diri. Mereka tak rasa mereka 200,000 lawan 20 orang. Mereka satu lawan 20 orang. Satu lawan 20 orang. Semua rasa satu. Maka sebab itu dia orang lari. Kalau mereka ada iman, mereka akan bilang, mari kita bersatu. Kita dah ramai sekarang. Walaupun Dajjal mati, mari Allah letakkan rasa takut pada mereka. Rasa temahak nak hidup sendiri. Maka nafsi-nafsi pada diri mereka sendiri semua tu. Sifat mereka memang nafsi-nafsi. Memang nafsi-nafsi semua. Yang orang-orang dahulunya Islam pun ramai dalam grup itu semua. Sampai tahan mereka bully orang Islam. Tahan mereka sendiri yang dulu orang Islam. Patuh sama Dajjal. Dan mereka rasa mereka masih Islam. Mereka rasa mereka masih Islam semuanya. Itu semua. Kalau mereka rasa mereka taruhlah 200,000. Bahkan juta mereka. Taruh mereka rasa mereka 200,000 dengan 20 orang. Boleh menang tak? Mereka tak pandang mereka 200,000. Mereka pandang kita seorang lawan 20. Setiap satu nak selamatkan diri sendiri. Tim, grup, itu dia punya pasal. Aku nak selamatkan diri. Semua lari. Semua tak ada nak mempertahankan kami. Nak mempertahankan aku sahaja. Sebab tu semua lari. Semua nak bawa diri masing-masing semua. Cuba dia gabung. Peluru kita dah tak begitu. Sebab dia tengok, dia bergantung kepada peluru, bergantung kepada meriam, bergantung kepada bom, bergantung kepada... Semua dah tak boleh pakai lagi. Dan dia tak boleh bergantung dengan grup pun. Sebab itu grupnya semua tak setia punya orang. Semua PL-nya sama juga. Maka semua nak selamatkan nyawa masing-masing. Semuanya lari lintang pukang. Kalau dah semua lari, tak sepatutnya. Mudah tak orang Islam tindak atas mereka? Senang ya. Sembunyi. Tidak mana dia berlindung, semua akan mengatakan, baik batu, baik tembok, baik pokok, baik kereta, baik apa semua bilang, wahai mukmin, ini ada orang kafir. Wahai mukmin, ini ada semua. Dia tindak Allah yang punya kuasa. Kecuali pokok ru je. Pokok ru, sekarang mereka tanam beribu-ribu di sana. Dia tahu cakap Nabi kita. Maka itu dia punya last chance. Dia sembunyi pokok tu tak cakap. Pun orang boleh tahu juga. Ya. Baik. Dajjal juga pasti akan mati kerana takut melihat Nabi Isa alaihissalam. Dajjal akan luluh dan semua anggota badannya akan meleleh jatuh ke tanah kerana sangat takut apabila berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam. Oh, macam kita tengok cerita magic-magic ya. Begitu ya. Sebab tu orang putih kalau bukan cerita magic-magic macam betul tau. Kita satu orang kuat, satu orang hero, jumpa satu tukang sihir besar, tapi dia tahu dia kalah dengan dia, terus cair tak? Cair, sama cerita itu. Cair Dajjal sampai lembik, lemah, lunglai ya, saking kan takut dengan Nabi Isa. Kenapa dia takut dengan Nabi Isa? Sebab begitu jahat dia, begitu dia melakukan huru-hara terpaling besar sekali, begitu terpaling besarlah siksa yang dia akan tunggu, dan dia akan menghadapi siksa yang begitu. Maka sebelum dia mati lagi, dia dah mengalami siksa yang sedemikian itu. Hancur luluh badan dia depan Nabi Isa. Ya. Nabi Isa AS akan membunuh Dajjal ini di suatu tempat yang bernama Babul Lud, dekat dengan Baitul Maqdis. Setelah berlalu 3 jam dari terbitnya matahari di hari kedua, beliau turun dari langit. Apabila Dajjal telah mati, Nabi Isa AS meneruskan jihadnya dengan dibantu oleh Imam Al-Mahdi dan tenteranya. Mula-mula Nabi Isa AS akan membunuh tentera-tentera yang setia kepada Dajjal, yang terdiri daripada 70,000 orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain, termasuklah di antaranya orang-orang Melayu dan Jawa mungkin ada. Ini kita tambah ya. Allah, begitu ya. Semua pengikutnya semua. Tapi imam-imamnya ialah Yahudi. Sebab orang Yahudi imam orang-orang kufar ya. Baik. Mereka akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ingat Nabi Isa bukan teroris. Nabi Isa bukan pembunuh. Nabi Isa Nabi dan Rasul, menjalankan tugas dari Tuhan yang maha adil, lagi maha bijaksana. Maka orang-orang ini semua ni bukan dibunuh. Orang-orang ini dijatuhkan hukuman mati kerana membunuh. Semua tu pembunuh. Pembunuh orang Islam tanpa hak. Pembunuh orang yang tak bersalah, hanya tak nak patuh dengan dia, dibunuh kehidupannya, dianiayakan kehidupannya sampai dibunuhnya dia. Semuanya itu sama-sama sekongkol, sepakat menjadi pembunuh ya. Begitu ya. Maka semua tu satu murtad, yang murtad kan hukum bunuh. Yang membunuh, hukum bunuh juga ya.
Begitu semua tu jadi kafir harbi. Akan ditindak oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kau jangan tanyalah, jangan konon-konon kau simpati, kau ada peri kemanusiaan semua. Kalau kau ada peri kemanusiaan, Nabi Isa ada peri kenabian, ada peri kerasulan. Mana lebih tinggi? Peri kemanusiaan ke peri kenabian dan kerasulan? Lebih tinggi peri kenabian dan peri kerasulan. Kalau kita ada belas ihsan, Nabi Isa lebih tinggi punya ihsan. Kalau kita ada belas kasihan, Nabi Isa lebih tinggi punya belas kasihan. Tapi ini hukum Tuhan yang maha belas ihsan, maha kasih pada hamba-hambanya. Jadi kau jangan banyak cakap. Itu habis semua sekali, tak ada kecuali. Kau nak mengecualikan pulanya. Kau kepo pulanya. Kau nak bersimpati pulanya, belum apa-apa semuanya tu. Habis kalau budak-budak, habis kalau perempuan, dia tak sebut, kau jangan tanya, sudahlah. Kalau sebut, kalau umpamanya dan perempuan dan budak-budak pun dibunuh. Okay. Tak ada sebut, bermakna nanti hari dah sampai harinya kau tengok sendirilah. Sama ada perempuan dan budak-budaknya itu ditindak sekali ataupun tidak, wallahu alam bisawab. Kalau tak disebut, kau tak payah nak bertanya. Dan jangan belum-belum kau dah macam apa nak mengecualikan itu, nak mengecualikan ini, dah mula nak curiga dengan Nabi Isa. Iya ke Abi? Semua sekali. Semua sekali. Takkan tak ada yang baik itu. Kau nak bela, belum-belum kau dah nak bela, belum-belum apa semua tu. Allah, ya. Kalau dah disuruh Allah Ta'ala tindak, tindak. Mereka akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan mereka akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di bawah Baitul Maqdis juga. Sehingga tidak tinggal seorang juga pun di kalangan mereka kecuali akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan tenteranya. Baitul Maqdis ya. Tuan-tuan, kalau yang dapat pergi Baitul Maqdis, jangan hanya shopping-shopping saja. Sembayang Masjidil Aqsa dan cuba camkan tempat-tempat itu. Tengok pintu, tengok ini, tengok ini. Imam Mahdi tak pernah masuk Baitul Maqdis. Dia masuk tak masuk itulah ketika itu. Palestin tu. Ya. Ketika zaman pentadbiran dia. Maka zaman baru dia nak masuk itu, dia belum tahu pintu mana, kota mana. First dia nak masuk. Bagi siapa-siapa yang pernah pergi, kalau takdir dibawa, saya sudah sampai waktu untuk berangkat ke Baitul Maqdis. Umpamanya. Mari saya tunjukkan jalan Tuan Imam. Saya tunjukkan jalan. Masuk pintu sini boleh tembus sini. Masuk pintu sini boleh tembus sini. Tunjukkan jalan. Zaman Nabi Isa pun. Nabi Isa fahamlah. Nabi Isa Nabi dan Rasul dipandu oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketika itu, kalau orang kita yang biasa pergi, guide kawan-kawan yang lain. Di sini boleh. Di sini akan menuju Masjid Aqsa. Di sini akan tuju gereja dia. Di sini akan tuju di tempat ini. Di sini tempat itu. Jadi kau jalan, kau tengok. Kau tengok. Nanti kalau aku nak pergi dengan Nabi Isa di mana agaknya. Nanti kalau Imam Mahdi nak himpun di mana agaknya. Di sini, di sini, di sini. Dah boleh lebih kurang jangkakan tempatnya lah. Jangkakan tempatnya ya. Macam lah nanti bilang nanti nak ada perayaan besar di lelapang Parit Raja. Sebut saja Parit Raja. Kau pergilah Parit Raja dulu sebelum ada apa-apa occasion, sebelum apa-apa sambutan. Kau tengok, oh kat sini nanti agaknya ada orang jualan di sini. Oh agaknya sini kalau jam aku boleh parking kereta di sini. Kan kita menjangkakan. Jadi kalau pergi Mahdi kita dah tahu sana nanti jadi medannya. Kau tengok kat mana, kat tengok apa agaknya peranan aku boleh main. Di mana agaknya aku boleh pergi sembunyikan diri. Di mana agaknya aku boleh berdiri untuk perhatikan musuh. Di mana aku boleh pantau. Tengok, belajar, tengok semua begitu ya. Pergi Palestin jangan cakap jalan-jalan saja. Tengok, study Palestin ya. Dengan niat nak bantu Imam Mahdi dan Nabi Isa. Takdirnya sekali Imam Mahdi bilang, tak payah pakcik, saya tak payah bantu, saya tahu Allah dah pandu saya ni, ada malaikat guide saya. Oh ya, ayolah, baguslah. Kalau kan, mana dia kan wali Allah, Imam Mahdi, dia pandu umpamanya. Sini Imam Mahdi, tak apa pakcik, pakcik ikut saja. Saya tahu jalannya. Oh ya ke? Baguslah Imam Mahdi. Saya ingat nak tunjukkan jalan. Sebab saya dah pandai jalan sini umpamanya ya. Umpamanya. Kalau dia bilang, baik, agak-agak pintu mana pakcik? Sini Imam Mahdi. Ini boleh tembus. Kau jadikan diri kau bermanfaatlah pada Imam Mahdi. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud hatta yahtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari
wasyajari fayaqulul hajaru wasyajar ya muslim hadza yahudiyun khalfi ta'al faqtulhu illal gharqada fa innahu min syajaril yahud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah akan terjadi kiamat sehinggalah kaum muslimin membunuh sekalian orang Yahudi. Apabila orang Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu, maka batu dan pohon kayu itu akan berkata, hai orang muslim, ini ada orang Yahudi di belakang aku, kemarilah dan bunuhlah dia. Batu pun geram dengan dia lah, kayu pun geram dengan dia. Baik ya, kecuali pohon gharqad ya, semacam pohon berduri, kerana sungguhnya pohon itu adalah dari pohon Yahudi, oleh sebab itu dia melindunginya. Maka sekarang orang tanam, dia tahu pohon-pohon semua pun cakap Nabi kita, mereka jaga. Cakap Nabi kita ada dalam kitab-kitab dia juga, semuanya begitu ya. Dan mereka semua dia tanam sebanyak-banyaknya, kita boleh tengok macam tu. Itu pun berapa banyaklah, boleh selamatkan kau berapa minit sajalah, sekejap aja. Hadis ini menjanjikan kemenangan yang besar kepada kaum muslimin dalam memerangi orang-orang Yahudi. Walaupun orang-orang Yahudi merancang dan berusaha sedaya upaya untuk membunuh dan menyesatkan umat Islam, namun akhirnya orang-orang Yahudi akan binasa juga dalam kepungan umat Islam. Betul ya, Allah juga yang menang. Mereka Allah Ta'ala izin satu tahap, pencapaian, tapi tak dijanjikan kejayaan. Feras tak? Kalau dari awal tak jaya tak apa. Jadi, ranap. Jadi, tak jadi, jatuh. Jadi, gagal. Jadi, senantiasa. Dari perang Badar. Mereka jadi serang tak? Serang. Bawa senjata tak? Bawa senjata. Menang tak? Tak menang. Perang Uhud, mereka datang tak? Datang. Bawa angkatan tak? Bawa. Berani tak? Berani. Ada senjata tak? Ada. Allah beri semua. Menang tak? Tak menang. Begitu sampai bila-bila. Sampai bila-bila tak akan dapat kawan umat Islam. Sampai bila-bila. Yang ini lagi dia rasa kali ni kita mesti menang punya. Macam perang Badar lah kan. Dia rasa kita akan sapu habis umat Islam semua ya. Tak ada menang. Itu yang buat mereka lagi keras lagi ya. Tak dapat dia. Sama tu. Allah Ta'ala beri kejayaan. Macam-macam mereka. Udara, cuaca pun mereka boleh kontrol tau. Malaikat pun mereka boleh trik tau. Dia ditrikkan malaikatnya supaya nampak macam seolah-olah malaikat sokong dia. Padahal tidak. Malaikat memang tak sokong dia. Ditrikkan, dia gunakan malaikat, jadi ketinggalan malaikat sokong dia. Ini apa? Yang boleh dengar cakap malaikat siapa? Wali-wali. Wali-wali pun ada yang boleh kena ditrik pakai wali-wali. Orang awam ditrik dengan roti. Orang-orang saleh ditrik pakai malaikat ni pun. Allah izin. Tapi kalau kau pandang Allah, kau pandang malaikat itu benar, maka kau tahu bahasanya ada penipuan di balik situ. Umat Islam akan membunuh dan menghapuskan semua kaum Yahudi yang ada di permukaan bumi ini dengan pimpinan Nabi Isa AS, dan umat Islam akan ditolong oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain, sehingga batu dan pohon kayu pun akan memberi pertolongan kepada mereka. Betul? Semua makhluk Allah. Jin Islam jangan cakap, memang bantu. Malaikat memang bantu. Dan nama kiamat semuanya begitu. Termasuk yang akan bantu apa? Makhluk Allah. Apa? Senjata mereka tu pun makhluk Allah akan bantu. Bantu apa? Bantu mogok tak nak ledak. Bantu mogok tak nak ledak. Kau jangan bimbang. Api. Pembakaran. Allah Ta'ala tak izin api bakar, maka api tak boleh bakar. Zaman Ibrahim. Dah berlaku belum? Pisau. Pemotongan. Allah tak izin pisau potong, tak boleh potong. Bom. Ledak. Allah tak izin bom ledak, tak boleh ledak. Peluru. Tembak. Allah Ta'ala izin peluru menembak, peluru tak boleh menembak. Dah. Setakat ni Allah Ta'ala kasih. Dan semua benda tu semua sunatullah. Mereka punya tak jadi. Itu semua tu. Alat-alat mereka semua, mogok Allah Ta'ala jamkan, tak boleh. Kalau tembak, kalau lempar macam mana yang nama lempar? Ini kan yang melempar.
melempar lontar ke tembakan gini dari sini ke sana. Tuhan tu kau lempar kena dia. Makin nak lempar makin kena dia. Makin nak lempar makin kena dia. Tak kena musuh U-turn dengan kok macam gini sekarang. Bingung tak? Bingung. Kok macam gini sekarang? Yang nak tembak tak tembak. Sekali meledak kena dia sendiri. Kena dia sendiri. Apa semua tu? Sebab semua tu makhluk Allah. Takkan Allah nak bersekongkol dengan musuh Allah. Semua siapa tiba waktunya? Ketika itu belacan, sambal. Allah bilang belacan jangan buat sambal. Belacan buat senjata. Jadi senjata belacan. Orang tengah datang 10, 20, 100, 200 orang. Kau tak ada apa. Kau tengok kat rumah ada belacan. Kau kepal-kepal. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Boleh tak? Kau ingatkan apa gunpowder tu semua tu, karbide tu semua boleh ledak sendiri? Tak boleh. Allah Ta'ala tak izin, tak boleh. Allah tak bilang dia izin. Sekarang Allah tak bilang kau jangan ledak. Belacan ledak. Tidak. Kau nak bagus lagi, taruh gula Melaka sikit. Oh, lagi kuat lagi. Agaknya lah kita belah. Sekarang kau jangan try. Sekarang belacan kau buat lauk. Gula Melaka kau buat pengat. Tetapi pada waktu itu, kau pakai apa yang ada saja. Kapas kau tiup aja boleh jadi. Pasir aja pun boleh jadi. Ya tidak. Ketika itu. Bukan kau. Wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Bukan melontar ketika kau melontar, tapi Allah yang melontar. Ya. Begitu ya. Allah. Jadi Allah nak tindak atas hamba-hambanya yang derhaka. Allah yang punya bumi. Allah yang punya hamba-hamba ini. Allah Tuhan mereka. Allah nak tindak atas mereka semua. Allah nak pusakai dunia ini untuk orang-orang mukmin yang iman kepadanya. Ya, Allah yang punya berkendak. Ya. You got nothing to say. You got nothing to say. Ini Allah yang punya sistem. Allah yang punya tadbir juga yang akan lulus. Ya. Semua senjata yang mereka ada semuanya tidak akan boleh pakai lagi. Tak boleh pakai lagi. Semuanya akan habis binasa. Semuanya akan habis binasa. Ya. Nanti tengok tu. Berbaloi lah orang-orang yang sabar-sabar ni semua. Berbaloi. Yang orang bilang kau bodoh. Kau tengok siapa bodoh nanti. Ya. Yang tak beriman dah tentu tahu. Di kalangan orang beriman pun semuanya. Berbondong-bondong kok dia, ya Allah. Tuan-tuan yang jumpa zaman ini, kirim salam Imam Mahdi ya. Tuan Imam Mahdi kami selalu sebut nama Tuan Imam. Kami baca kitab kisah Tuan Imam pun kirim salam. Satu Haji dulu selalu baca kitab dengan kami dengan Tuan Imam. Tapi dia dah matilah beberapa bulan lepas ke begitu. Dia kirim salam sama Tuan Imam. Datang sini ajak ziarah madrasah kita, madrasah Johari apa semua. Kasih makan pisang salai, kasih makan keripik ubi. Apa boleh kasih begitu ya. Dia suka begitu. Kasih ini makanan kita Imam Haji. Hadapkan tipak sirih pada dia. Dan dia mulia, orang Melayu memuliakan orang besar dengan tipak sirih ya. Begitu ya. Baiat dengan dia, baca maulid, pakai serban, pakai syal, sunnah Nabi SAW. Tapi ketika lemah dia dah keluar, itu menghadap cemas namanya. Gembira tapi menghadap cemas. Itu apa? Tak lama Dajjal pula akan keluar. Tak lama lebih bahaya lagi akan keluar. Bila Nabi Isa dah keluar, itu kiranya all out akan jaya habislah. Dah tenang, dah settle semua, tuan-tuan sekalian. Ajak Nabi Isa datang, Batu Fahad. Dudukkan di sini semua. Ziarahkan dia, apa-apa yang patut semua. Sembelihlah apa-apa haiwan yang ada lagi masih ada untuk bikin jamuan dia semua gitu ya. Tanda syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kirim salam. Tapi ingat ya, siapa yang hidup pada zaman Nabi Isa, ada orang kufar tak pada zaman ini? Tak ada. Ada Dajjal tak? Dah tak ada. Tapi apa masih ada? Iblis masih ada ya. Iblis masih ada, syaitan masih ada. Pada ketika itu orang kufar dah tak ada. Orang jahat dah tak ada, Dajjal tak ada, tapi iblis masih ada. Pada ketika itu hasad masih ada. Pada ketika itu ujub masih ada. Pada ketika itu riak masih ada. Pada ketika itu husnul khatimah, suul khatimah masih ada. Jangan kau ingatkan semua tu dah tenteram belaka. Masih ada. Selagi kau belum menghadapi kematian kau sendiri, kiamat kau sendiri dan kau lulus, lagi tu kau belum lulus. Masih tetap jaga. Menang dah menang secara total, secara ramai-ramai. Secara individu belum lagi. Secara individu masih perang lagi. Hawa nafsu masih
ada lagi. Ya, hawa nafsu, ujub masih ada, riak masih ada, takabur masih ada. Apa itu, pura-pura masih ada. Husnul khatimah, su'ul khatimah masih ada. Jaga-jaga ketika itu. Yang kau rasa terus kau dah atas tangan, dah menang semuanya begitu ya. Memang dah menang. Untuk dirimu sendiri yang internal belum lagi, perjuangan belum habis lagi. Ya. Semua orang-orang Yahudi akan dibunuh, begitu juga orang-orang Nasrani kecuali yang masuk Islam dari kalangan mereka. Maka ia akan selamat dari pembunuhan. Allah. Kenapa ya orang Nasrani? Nasrani yang patuh, yang tak attack. Macam mana? Dia kafirkan. Macam mana kok boleh dapat iman? Dia kafir pasal dia tak patuh Dajjal, dia dapat iman. Kenapa dia tak patuh Dajjal? Sebab dia ada pakai otak. Dia pakai akal. Ini tak betul, ini tak logik, ini tak payah diikutkan. Maka dia tak patuh Dajjal, ada kosong hati dia daripada dia kafir. Tapi ada sebahagian hati dia tu tak dimasukkan Dajjal di situ, tak full bermakna kederhakaan dia, maka Allah Ta'ala masukkan iman. Umat Islam, tapi ada hatinya bergantung pada Dajjal. Minat kepada tak nak lepas pada dunia. Maka Allah Ta'ala cabutkan iman. Ya. Yang Nasrani boleh dapat iman. Ketika itu nanti orang masuk Islam berbondong-bondong. Nabi Isa ada, Imam Mahdi ada. Siapa nak ajarkan mereka begitu? Apabila masuk waktu sembahyang, mari ambil wuduk. Mr. John ambil wuduk macam begini ya. Mr. apa lagi, tak ada nama-nama mereka semua ya. Come I teach you. Siapa nak ajar mereka sembahyang, baca Fatihah, doa iftitah. Semua lah ni, muda-muda ni semua. Muda-muda gitu. Nanti Nabi Isa takbir 40 tahun. Ketika tu yang muda-muda ketika tu dah jadi tua. Siapa pula akan jadi penerus dia yang baru lahir sekarang ni? Si Fahim, si Omar, si Muhammad, Mustafa, Mustabah semua mereka akan jadi belia-belia pada zaman Nabi Isa nanti. Mereka akan jadi belia-belia. Yang baby-baby baru lahir tu akan jadi belia-belia, pemuda-pemuda pada zaman Nabi Isa nanti. Taruhlah Nabi Isa, taruhlah lagi berapa tahun lah, kita tak tahu. Tapi dia punya takbir kan 40 tahun. Masih ada berapa puluh tahun lagi kan. Jadi budak-budak tu kan nanti pada usia itu 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang kan sedang dah membesar. Anak-anak kita dari sekarang tanamkan mereka jadi tenaga pengajar Nabi Isa, tenaga pengajar Imam Mahdi. Mudirnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ya. Anak kita jadi tenaga pengajarnya. Simple-simple. Ketika itu dah tak ada nak belajar besar-besar. Belajar syahadat, belajar sifat 20, belajar kenal Allah. Belajar wudu, belajar maksiat mata. Bilang, so now you are Muslim. You must remember that there is no God but Allah. Only one God. Sebutkan sama begitu. Ajarkan iman begitu. Jadi tenaga pengajarnya siapa? Anak-anak kita tu nanti. Kitanya dah tua. Kitanya tak tahu jumpa tak jumpa. Rasanya tak jumpa. Rasanya tak jumpa. Tetapi yang muda-muda mungkin jumpa, mungkin tak jumpa. Tapi anak-anak mereka kalau panjang umur, anak-anak mereka lah yang akan jadi tenaga pengajar Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi. Selain dibunuh, orang-orang kafir tidak dapat menghirup nafas Nabi Isa alaihissalam. Apabila mereka terhirup bekas udara nafas Nabi Isa alaihissalam, maka mereka akan mati seketika. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebut. Baik. Selama ini dia bikin macam-macam racun. Racun dari dalam itu, racun dari dalam ini. Orang Islam macam-macam terkena. Kadang Allah kasih dia racun nafas. Udara yang kena daripada bekas udara Nabi Isa, karbon dioksida yang keluarnya tu, yang dah terkena daripada oksigen yang mereka hirup tu semua, jadi racun bagi diri mereka. Halus tak chemical weapon Allah Ta'ala? Chemical weapon Allah Ta'ala, biological weapon Allah Ta'ala, lagi halus. Macam mana ni kita punya kuman yang kita bikin pun tak boleh lawan. Kita punya apa pun gitu, ini kena napas saja mati. Kau tengok pulan mati. Boleh elak tak? Kuman boleh nampak kat udara, tak nampak. Napas lagi nampak udara, boleh nampak tak nampak. Maha halus Allah Ta'ala menciptaan. Maha halus menciptaan. Mereka bikin macam-macam kan. Macam-macam sampai susah hidup umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianiayanya, dibunuhnya. Ketika itu napas pun dia tak dapatlah. Dia buat orang sampai tak ada napas. Orang bilang sampai tak boleh bernapas kita. Betul. Sekarang dia napas pun Allah Ta'ala tak izin dia nak napas. Ya.
Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mat wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu." Orang-orang kafir tidak dapat menghirup angin dari hembusan nafas Nabi Isa alaihi salam. Kalau ia terhirup maka ia akan mati. Sedangkan nafas Nabi Isa AS dapat dirasakan sejauh mata beliau memandang. Nabi Isa pandang berapa ramai. Berapa ramai. Umat Islam berapa ramai? Sedikit. Nabi Isa satu orang. Tapi begitu Allah kasih, pakai senjata apa tau? Bukan senjata kimia, bukan senjata biologi, senjata nafas. Senjata nafas. Senjata nafas Nabi Isa. Berapa nampak semua tu, dia nampak. Dia tak payah tiup, tak payah hembus, tak payah lempar, tak payah apa. Dia nafas dia je. Dia keluarkan nafas dia, semua tu angin dia, di bawah angin, nafas dia tu semua mati. Gelimpangan. Yang ditikam lain, yang diperang lain. Yang sembunyi lari lintang pukang lain. Yang senjata dia, senjata makan tuan lain. Termasuk dengan terhirup nafas saja pun, terhirup udara yang dah kena nafas Nabi Isa alaihi salam, ya. Itu sebab itu namanya keberkahan, ya. Keberkahan orang-orang saleh. Nafas dia pun ada berkat, tangan dia pun ada berkat, semua itu, ya. Untunglah orang yang bertaubat dari kalangan ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, kerana taubat mereka masih lagi diterima oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang perlu dipertahankan oleh orang-orang Kristian yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa AS. Kalau Nabi Isa AS sendiri yang akan mematahkan seluruh salib dan mengajak mereka kepada agama yang sebenarnya, iaitu agama Islam. Firman Allah Ta'ala, Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan tiada ada seorang jua pun dari kalangan ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, kecuali ia akan menerima dengan Nabi Isa AS sebelum kematiannya nanti, ya. Dari itu mereka akan terima. Segelintir daripada mereka ahli kitab, ya. Ahli kitab di sini maksudnya orang-orang Nasrani. Kerana mereka tidak full support Yahudi. Dia ada nafsu, ada akal, ada iman. Lantaran akal, nafsu patut dipatahkan. Lantaran iman, akal tak digunakan. Akal bilang, ini logik, ini iman bilang tak boleh, haram. Dah, tak payah pakai akal kau, pakai hukum. Jadi nafsu paling rendah, akal dan iman. Orang Nasrani tak ada iman, tapi mereka mematahkan nafsu dengan akal. Orang Islam ada iman, tetapi mereka mematahkan akal dengan nafsu. Berarti iman mereka pun jatuh. Begitu, ya. Orang Islam ada iman, tetapi dia mematahkan akal dengan nafsu. Orang kafir, orang Nasrani tidak ada iman, tetapi dia mematahkan nafsu dengan akal. Maka tak berikan dia iman. Begitu, ya. Mudah-mudahan kita selamat dalam golongan, ya. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan yang akan datang. Ini semua waktunya dah dekat, ya. Dekat. Paling lama pun saya berani cakap. Paling lama pun 200 tahun lah. Begitu, ya. Dan 200 tahun tu tak lama. Begitu, ya. Itu paling lama. Paling dekat aku tak tahulah. Paling lama 200 tahun. Agaknya lah. InsyaAllah. Begitu, ya. Dan kita kena siap-siap dari sekarang. Kalau kita bilang kita tak jumpa, mungkin anak kita jumpa. Anak tu mungkin anak, mungkin cucu, mungkin cicit, mungkin oneng-oneng. Mungkin betul anak kita. Wallahu a'lam bishawab.